Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ma taufiqi wa la tisamiya illa billah. Alaihi tawakkal wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dengan izin rahmat Allah Ta'ala, Allah himpunkan kita pada pagi ini, waktu duha ni. Macam biasa di sini Ustaz main setiap bulan. Ustaz mengajak kita Zadul Ma'ad. Hari ni pasal nak masuk tahun baru, kitab baru. Kitab baru insya-Allah. Sebelum kita mula, Ustaz suka kalau sebelum kita mula kelas kita suka baca doa, kita baca ayat Quran kan. Mudah-mudahan dia berkat. Ustaz nak baca satu doa. Doa ni doa yang Ustaz baca semalam. Berlindung daripada 4 perkara. Kita minta dekat Allah Ta'ala 4 perkara ni jangan jadi kat diri kita. Kalau 4 perkara ni ada kat diri kita, musibah yang besar. Kita akan jadi manusia yang tak berguna. Manusia yang tak berguna. Oleh sebab tu, bunyi doa ni mulut lidah. Kita kalau nak ambil doa, kita ajak diri kita doa yang ada kaitan dengan Nabi SAW. Doa yang ada kaitan dengan Nabi SAW. Sebanyak mulut lidah yang keluar dari Nabi, yang tu kita kutip. Pasal apa Nabi bercakap ni, Quran kata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa Nabi cakap ni adalah wahyu. Apa Nabi cakap ni mengikut kehendak Allah. So sangat-sangat bagus kita ambil doa ni daripada Rasulullah. Kalau nak ambil resipi pada ulama pun tak salah. Doa, boleh doa apa saja keluar pada mulut kita. Tapi kita manusia ni yang kurang baik. So kita nak ambil yang terbaik. Kita nak baiki diri kita. Pasal dunia ni kita celik-celik mata, semua tu yang boleh membinasakan iman kita. Dia menghalangkan diri kita nampak akhirat dunia. Lagi kita lama kita duduk dalam dunia, kita gelombang dengan dia, kita akan lupa Allah, kita lupa Nabi. Walaupun mulut kata Allah, tak sampai di hati, tak sampai di kepala. Pasal tu bila mulut kata Allah, dia tak masuk sini. Dia tak faham apa Tuhan dia. Dia tak boleh ikut kehendak Tuhan dia. Tuhan aku mau macam ni, dia tak boleh ikut. Pasal dia mulut lidah, dia kata la, tak sampai sini. Allah tak sampai di kepala dia. Dia tak boleh faham mesej Tuhan nak sampai tu. Yang inilah yang akan berlaku di akhir zaman, Nabi kata. Sampai kalimat Allah pun ada di mulut, tak sampai di sini. Last sekali, kalimat Allah tidak ada di mulut lagi, habis. Kita berada di zaman yang Nabi sebut. Zaman ni zaman mencabar. Nama kata, dalam keadaan orang duk sibuk cari dunia. Hari ni berlomba-lomba. Kita tengok sahabat kita ada emas. I want to be the master say. Okay. Nampak tak? Kita berlomba. Sama ada kita tak cakap je. Ustaz kita semua ada jiwa hubbal jammah tu ada. Semua ada, gila dunia tu ada. Tapi pasal kita buat kelas ni, dia sekat sikit lah. Bila ada kuliah-kuliah macam ni, dia sekat sikit. Janganlah, sudahlah. Bila hang sibuk sangat-sangat, dia nanti bawa hang jauh. Apa yang ada, sudahlah. Sudahlah. Yang penting manusia sedang mencari sakinah, ketenangan. Bila tenang hidup, semua jadi elok. Bila tenang hidup, mengaji pun senang, semua tenang. Tapi kita cari semua benda yang kita keliling kita, belum tentu menjamin ketenangan dalam hidup kita. Apa yang kita cari dalam hidup sebenarnya? Nasi kandak mai ke? Ada, Alhamdulillah. Hari ni token nasi kandak bermain. Terima kasih. Di Pulau Pinang ni nasi kandak cherry, nasi kandak Ali. Ali kan? Wajib Ali. Terima kasih, bos. Hari ni semua tukang masak datang. Macam mana aku tak mati cepat? Kan? Cherry ada, nasi kari pak pun datang hari ni. Chow fiang ke? Kan masakan ibadah, masakan Thailand pun ada, subhanallah. Subhanallah, terima kasih banyak. Pak Hamid,
Pak Amir adalah penghibur bagi kami semua. Keberkatan orang tua-tua jangan kita main. Satu Nabi kata, bila majlis kita ada anak yatim terbaik. Bila majlis kita ada orang yang kita rasa yang berpengalaman hidup, bagus. Macam mana pun kita ada ilmu, macam mana pun ustaz ada ilmu, ustaz alim ada ilmu, kena belajar dengan orang yang dah lama hidup. Ilmu lain, pengalaman hidup adalah lain. Nampak tak? Walaupun pandai macam mana pun ilmu. Aku sebagai seorang mufti, tapi umur hang muda, hang banyak tak tahu hidup lagi. Nampak cakap pengalaman, tapi cara hidup belum lagi pengalaman. Jangan main orang yang berpengalaman hidup. Pasal tu kita perlu orang tua-tua ataupun orang yang lanjut umur berpengalaman bersama kita. Dia tengok kita, dia gelak aja. Banyak cakap, tak tahu lagi apa hidup. Macam orang balik daripada Jordan, tak kahwin, tak apa, dia mengajak bak kahwin. Sedap dia bajak. Tuan-tuan rumah syurga, dapat wanita yang baik syurga. Cuba hang dapat perempuan tengok. Kuliah tak mana, apa tak mana. Jangan main cakap tu lain. Nampak tak? Bila Allah test dengan seorang perempuan lah hidup hang boleh istiqamah tak beragama aku. Hang boleh istiqamah tak beragama aku. Aku bagi daripada seorang isteri, mai pula anak. Macam mana hang? Nak cakap senang, Nak cakap beda adik Rasulullah tuan-tuan. Nabi ajak tuan-tuan tengok Zainab tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Fatimah tuan-tuan. Allah bagi kat hang Fatimah bin Dom baru hang tahu. Pada masa tu baru kita tahu hakikat yang sebenarnya. Hidup lain, ilmu ni lain, pengalaman hidup kita dah lain. Pasal tu bila kita hidup di dunia ni, mau tak mau ya Allah usrah-usrah macam ni yang pembuat ni perlu. Tengah orang sibuk kita ambil masa sikit kata ya Allah, aku nak rapatkan hati aku denganmu ya Allah. Aku terlalu ralik sangat dengan kerja, dengan yang tu, yang ni, sampai tak ada masa aku nak bagi pada aku, susah nanti. Yang tu kena fokus, yang tu kena ingat. Tu kena ingat bahawa kita, orang yang cari ilmu ni, yang rajin beribadat ni, Allah jamin dah rezeki dia. Berkali-kali kita baca. Takafallah birizqi. Aku jamin rezeki hang tau. Hang orang yang duk tolong agama aku takkan sia-sia hidup hang. Nampak sampai ayat tu Quran turun, tatanazzala alaihimul malaikah. Malaikat turun bagi orang yang istiqamah. Bagi orang yang istiqamah ni Allah turun. Kita baca hadis. Depan, belakang, kiri, kanan, semua Allah, malaikat datang. So malaikat bisik, la takhafu wa la tahzanu. Hang jangan takut. Hang jangan takut walaupun hang kekurangan segala-galanya. Tapi hang tenang berbandingan dia. Hang nampak dia ada lebih, tapi hang lebih lagi dengan aku. Dia lebih dia dunia, akhirat dia tak ada. Tapi lebih hang walaupun kurang dunia, akhirat hang dapat, hang nak jumpa dengan aku. Dia tak boleh jumpa dengan aku. Hang fikir yang tu. Pemikiran ni cuma ada hati yang beriman je. So malaikat bisik. Malaikat bisik kata, la takhaf wa la tahzan. Hang jangan takut, hang jangan sedih. Hang jangan sedih, kita kata, ya Allah, waktu ni kalau aku menjaga nasi kandak kan aku dapat. Tapi dia ambil waktu nasi kandak, main duduk atas sini. Dia tak tahu Allah nak permudahkan lagi dia. Hang beribadat, hang menjaga, hang ibadat dengan menjaga ada sunat. Hang cari aku lagi. Hang tengok rezeki hang macam mana Allah bagi. Senang Allah bagi. Orang ramai mudah kerja dan pekerjaan pun tak tipu. Tapi hang dengan aku tak elok, aku nanti bagi tu pekerjaan pun tak elok. Curi-curi selit RM10, kira-kira apa nama RM18, dia ambil RM28 selit. Ni semua drama yang Tuhan akan bagi. Kadang-kadang kita ada kedai, kita rasa okey. Tapi mata tu duk mandang duit ni fitnah yang besar. Kaki tangan kita duk tengok. Dia bagi RM1,800 dah gaji. Dia dapat lebih. Aku duk tengok dia masuk kat RM100,000. Hati dia main berontak. Mula-mula dia main baik. Lama-lama dia main. Pasal apa? Pasal hubungan kita dengan Allah tak cantik. Pasal kita tak jaga. Macam Abdullah bin Abbas kata, fadillah yahfazka. Hang jaga agama aku. Hang jaga aku jaga hang. Aku jaga kaki tangan perniagaan hang. Aku jaga orang hang pasal hang jaga aku. Tapi hang terlalu sangat jaga perniagaan hang tanpa aku, akhirnya hang dapat. Alamak, nampak tak? Ini hadis. Kita nak beriman, kita tak beriman. Tu dia mukadimah dia. Baru dia pandai masuk. Memang masuk cepat. Hari ini kelas kita, kelas sembang di rumah Tan Sri Mahizan. Tidak, kita kawan dengan orang kaya, bukan kita nak curi duit dia. Kita nak suruh orang kaya nampak akhirat. Hari ini kita berkawan dengan orang kaya, kita nak hasil dia.
Kita nak orang kaya ni, kita tak mau. Kekayaan dia simpan kat hang. Cuma kekayaan hang ni kami nak bagi hang muka minda, nampak Allah. Bukan senang orang kaya nak nampak Allah. Bukan senang. Allah kata sikit sangat orang kaya nampak aku. Pasal tu Allah kata wa amarna. Mu'amarna apa Allah kata? Wa amarna, Allah kata aku bagi arahan aku nak musnahkan. Dalam ayat Quran. Mutrafiha, aku bagi ke macam-macam ya Allah Tuhan. Kenikmatan, dengan kenikmatan Tuhan kufur, aku terpaksa buat sesuatu untuk Tuhan. Aku terpaksa, Allah hukumkan kita. Jadi orang kaya panggil kita main ceramah, okeylah. Okeylah pada orang kaya Tan Sri Mahizan panggil. Toke bermata Toke Wajib Ali. Toke Wajib Ali nasi kandak mai. Allah yang berbahagia Datuk Amir mai. Apa nama? Pang. Pong sayo. Jadi golongan mu'allaf. Apa asal mana si Penang? Asal Penang kan? Pong sayo asal Penang tapi dia banyak ada kat KL kan? Ada kerja-kerja dekat KL. Dia datang daripada kita sana mai sini. Apa nama Toke apa? Toke Karipap. Daripada Thailand pun datang, subhanallah. Mak Mahizan, subhanallah. Apa nama? Ada kedai-kedai apa? Senangi. Kedai senangi, kedai masakan senangi. Hari ini semua makanan ada di sini, subhanallah. Tepat pukul 11.30 Ustaz nak makan, jamuan akan disediakan. Ya Allah, kalau aku tak mati, Allahu Akbar. Baik, kita baca doa ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kita rasa syukur majlis pada doa ni. Anak-anak muda yang nak mengaji, anak muda yang bawa keluarga, yang ni yang best. Ustaz paling suka, walaupun Ustaz rasa hari ni ada sikit nak minta uzur, tapi tengok semangat nampak. Ustaz main insyaAllah. Wajib Ali, subhanallah. Baik. Kita dengar empat doa ni. Yang Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'. Ni doa yang selalu. Tapi buku ni buku Darul Mahabbah yang Ustaz buat. Setiap orang yang mengikuti kelas tadabbur pagi-pagi, kami baca satu, habis baca lagi. Sampai kami nak 31 doa ataupun ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah yang asas dia. Dengan buku ni. Berapa ringgit? RM10 kan? RM10 ya? Dia ikut ke tadabbur, setiap hari dia baca. Lama-lama dia boleh. Nampak tak? Kita nak latih orang. Dia ambil buku ni, dia baca. Zikir doa je. Allahumma inni, dia baca doa ni dengan tadabbur. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku. A'udzubika, aku minta lindung ya Allah. Aku minta lindung denganmu ya Allah. Min qalbin la yakhsha. Aku minta berlindung daripada hati, jangan bagi hati yang tak khusyuk. Semayang tak khusyuk, baca Quran tak khusyuk, berkuliah tak khusyuk, semua tak khusyuk. Kita boleh duduk dalam kuliah tapi otak kita keleng. Semua ada penyakit tu. Jadi kita minta jangan keraplah ya Allah. Minta kalau dalam masa 40 minit ni kita boleh fokus. Sikit bagi masa 24 jam. Sikit saja untuk kita renung, kita tengok diri kita dengan doa yang Nabi sebut. Dia Rasulullah. Dia kekasih Allah. Dia angkat tangan mengadu ke Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku. A'udzubika. Aku minta lindung sangat-sangat. Min qalbin, dari hati yang kau bagi ni. Hati milik Allah. Min qalbin la yakhsha. Hati ni tak mau nak khusyuk. Hati ni tak mau nak fokus. Bila agama dia tak mau nak fokus. Nampak dia jadi kacau. Bila hati ni dia tak mau nak fokus. Kita kata ya Allah, jangan bagi ada hati yang tak mampu nak fokus. Ada hati tapi hati tak mau nak fokus kepada. Wa min du'a la yusma. Doa kita Allah tak suka dengar. Kita berdoa. Kadang-kadang kita berdoa, orang berdoa bukan kita reti pun. Kita tak fokus pun nak minta. Ya Allah, aku dah minta ni. Allah, kamu sekurang-kurangnya kita layan. Ni tengah dia berdoa, dia sumbat ke anak bagi makan nasi. Amin. Tak ada. Jangan kita berdoa macam ni. Wa min du'a illa yusma. Wa min du'a. Ya Allah, doa yang kami baca ni kau dengarlah ya Allah. Kita tak mau doa kita tak didengari oleh Allah. Minta lindung dengan Allah Ta'ala. Doa kita tak didengari oleh Allah. Allah tak suka dengan doa.
Salah satunya doa macam mana Allah nak kabul. Allah kata, fa'aina yustajabu lahu. Macam mana Allah nak kabul doa kita? Pakaian hang benda haram, makan benda haram, kehidupan hang semua benda tak elok. Macam mana aku nak kabul? Macam mana aku kabul? Darah hang, perjalanan darah semua tak elok. Hang makan semua ikut dan, nampak tak? Hari ni kita makan dengan orang solehnya makanan. Macam Imam Ahmad bin Hanbal, kali Ustaz kata, dia akan makan di rumah-rumah orang tak kenal. Kalau tak kenal, dia ambil makanan, dia akan tanam. Dia tak akan makan. Walaupun itu anak murid dia, dia tak betul-betul, dia tak akan. Aku bimbang dengan dia. Melainkan dia kata, aku pergi rumah tok guru aku, orang rumah, orang alim, orang yang ni. Pasal tu kita seronok. Kita makan rumah Datuk Makizan hari ni dengan mak dia masak, dengan semua masak, isteri dia masak. Kelainan kita rasa nak duduk sedia, duduk ceramah, duduk tengok bila nak habis ni. Kita rasa seronok pasal Imam Ahmad bin Hanbal, dia akan masuk di rumah Imam Syafi'i, sediakan makan, atau Imam Syafi'i sekali pun sediakan makan. Subhanallah, dia akan makan lebih. Dia kata ni makan rumah orang alim, tidak ada syubhat, tidak ada apa-apa. Lepas tu kita pergi majlis-majlis, kita lebih suka makan di majlis-majlis yang kita buat ta'lim daripada kita makan di mana? Makan di kedai-kedai yang canggih-canggih walaupun mahal. Tapi kedai-kedai tu belum tentu menjamin untuk diri kita. Yang kita makan kedai mana? Kita makan rumah orang yang buat majlis. Lepas mengaji, ada buat kelas. Tapi jangan jadikan selalu ada majlis makan. Lah ni Ustaz letakkan syarat kat anak murid. Terutamanya yang duk dengar di live ni, bila ada kuliah je, kurang kalau aktiviti makan. So umur Ustaz meningkat. Tak boleh macam dulu dah. Macam semalam tengok ada orang baik hati nak pergi makan, berpanjangan semalam makan. Semalam kami makan berpanjangan sampai ditutupi tengah malam pukul 12 durian. Nak mati dah. Memang riwayat maut. Kan? Rasalah Ustaz, nak bawa aku pada maut. Pada sakaratul maut. Kan? Jadi sebab tu kalau boleh majlis agama ni akan majlis kelas-kelas dikurangkan makan. So kita tengok bila kelas tu 45 minit, makan lebih pada 2 jam kita bersembang. Ala-ala kadar sudah nampak, utamanya kelas yang dibuat di sekitar kawasan Pulau Pinang. Di kawasan di Pulau Pinang pula. Di Pulau Pinang tak boleh buat apa sekali-sekala Ustaz Mai. Sampai hari ni Allah semalam punya makanan. Ini kalau mak kuding kalau jemput, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Tuhan, nikmatlah. Pasal tu orang Malaysia kalau dengar kata mati kelaparan penipu. Manusia Malaysia ni akan mati dengan apa nama? Makanan. Mati dengan makanan. Allahu Akbar. Maka di doa di sini dikata wa min du'a illa yusma. Ya Allah ya Tuhan, kau jangan jadikan doa kami tak didengari ya Allah. Minta dekat Allah. Wa min nafsin la tashba'. Wa min nafsin la tashba'. Maksudnya janganlah kau bagikan diri. Terima kasih. Bos daripada dia perkapalan. Bos perkapalan mai selamat datang. Masya Allah. Kata orang sikit je ramai. Okey tak apa. Kata berapa orang hari ni ramai. Dia kata sini wa min nafsin la tashba'. Daripada diri yang tak pernah rasa puas. Kita ni semua tolonglah jangan bagi ada diri yang tak pernah rasa puas tentang apa Tuhan bagi. Syukurlah. Nampak penyakit nafs. Ilmu nafs ijtima'i. Imam Ghazali kata, nak tahu diri kita elok tak elok dengan Tuhan, apa yang Tuhan bagi tak pernah kita rasa puas. Tak pernah kita rasa puas. Kita alhamdulillah takat. Kita ada usaha dah. Usaha kita, Imam Ghazali kata, setelah kamu jaga sembahyang ibadat kamu, itu usaha kamu dengan Allah. Selebihnya Tuhan yang akan menentukan rezeki kamu. Tapi kalau ibadat kamu tak cantik, amalan kamu tak cantik, kerja macam mana pun, rezeki yang Allah bagi, dalam keadaan dia tak reda. Senang saja kalau kita ayat ulumuddin Imam Ghazali kata dalam ilmu nafsul ijtima'i. Nak tahu dia orang okey tak okey, ialah hang jaga ibadatnya, jaga sembahyang mengajinya. Dalam masa yang sama dengan ibadat yang kita jaga tu, subhanallah. Selebihnya kita serah pada Allah. Tapi kita tak jaga amal ibadat, kita dah berebut nak perbetul dunia. Tak ke mana pun, dunia aku bagi. Apa anak kereta, anak jawatan, anak aku bagi.
Tapi aku nak bagi tidak ada barakah dalam hidup hang. Yang mana hang mau? Nafsi, diri hang nak ketenangan. Allah bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan hang duk ingat dekat aku duk zikirkan ketenang. Nampak tak? Jangan keterlaluan sangat. Nampak tak? Sampai Allah kata hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Hang mai semayang saja. Hayya 'alal salah. Hang mai semayang, falah. Aku tentu kejayaan dunia dan akhirat. Nak percaya dengan tak percaya aja. Kata Ustaz, I tengok when kita mengaji saja tak kerja tak boleh. Kita kena ada usaha. Usaha kena ada. Betul hang usaha macam mana pun. Macam hadis Nabi kata, hang usaha Allah kau usaha. Orang yang beribadat, dia usaha Allah bersama dengan dia. Tapi orang yang tak rajin beribadat, tak fokus dengan apa yang Tuhan bagi dia, you can get anything. Tak akan dapat apa pun. Yang tu kelebihan Allah bagi pada ulama. Allah bagi pada ulama. Hari ni orang nak menjaga apa-apa pun. Nak menjaga apa-apa pun. Orang letak artis dengan ulama. Ulama lagi pergi laju jualan. Cong dia pergi kan. Betul tak? Lah ni semua ada nama. Ustaz je menjaga. Siapa nak beli cendol, laku. Nampak Allah bagi Allah. Tapi kita minta, janganlah kita gunakan peluang ni, jalan ni untuk nak ambil kesempatan agama untuk cari sesuatu. Ustaz pun terasa berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang kena ada ustaz sendiri. Kena ada ustaz sendiri. Maka dia kata kat sini, wa min nafsin la tashba', daripada diri yang tak pernah rasa puas tentang apa Tuhan bagi. Aku minta lindung, ya Allah. Apa yang Tuhan bagi, takat ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tengok diri kita, oh cepat Tuhan susun hidup aku. Cepat Tuhan. Sampai itu nikmat. Tengok apa Tuhan bagi. Tengok apa yang Tuhan bagi yang keliling kamu. Agak cepat. Kita nak bina kehidupan bukan senang, nampak tak? Bukan senang. Tapi Allah akan urus hidup kita dengan mudah. Allah Akbar. Tolonglah percaya pada Allah. Tolong percaya. Dia yang uruskan kehidupan kita. Wa min ilmin la yanfa'. Maksudnya ilmu yang tak, aku minta berlindung daripada ilmu yang tak bermanfaat. Ramai kadang-kadang banyak-banyak kuliah, ada kuliah-kuliah yang unsur merepek kan? Ada unsur merepek. Adam AS pernah sampai di Gunung Jerai. Di Gunung Jerai tempat laluan ulama. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu Muaz bin Jabal pun pernah sampai di Kedah. Dahsyat Kedah. Satu-satu negeri yang Allah bagi barakah yang tak boleh banding dengan negeri yang lain adalah Kedah. Pasal tu melahirkan ulama yang kalang kabut di Kedah. Contoh kita tak katalah ni live kan. Bila live ni mulut laser adalah sikit. Tapi masalah kita jangan buat benda merapulah. Kan? Jadi kita nak baca doa ni. Wa min ilmin la yanfa'. Tuhan, aku minta lindung jangan aku dapat ilmu yang tak bermanfaat. Kita nak beramal dengan satu ilmu, kita kena pastikan ilmu tu ilmu yang betul-betul bermanfaat, ilmu yang betul-betul datang daripada landasan agama yang kita baca dalam sembahyang ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tunjukkan jalan yang lurus. Lalu kita kata apa ke Allah? Kita kata a'udzubika min haula'il arba'. Aku minta berlindung daripada 4 benda ni. Tuhan, aku minta berlindung 4 benda ni. Apa dia? Pertama sekali kita minta apa dia? Hati, janganlah hati tak khusyuk. Kita semayang, kita tak reti bahasa Arab, tak apa. Ya Allah, jangan bagilah hati yang asyik, hati yang tak mau khusyuk. Hati ni semayang tak mau khusyuk. Duk kuliah ni, duk bertahun-tahun dah. Tak nampak nak berubah pun ni apa ni. Punca daripada hati yang tak elok. Bagi ya Allah hati yang khusyuk. Yang kedua, doa kita suka didengari oleh Allah. Yang ketiganya, diri kita puas dengan apa yang Tuhan bagi. Tuhan susun hidup kita best, Tuhan. Aku hari ni aku suka dengan agama, isteri aku pun suka dengan agama. Anak-anak kami alhamdulillah. Tak perlu cerita ke orang, cerita ke Allah. Ini kepuasan yang Tuhan bagi. Kita akan rasa puas bila diri kita, isteri kita, anak-anak kita duduk di bawah naungan payung jagaan Allah. Very puas. Kita tengok anak kita bila semayang, darah tinggi kencimannya turun. Tiba-tiba kita tengok anak keluar dengan ketat, ketat, darah dan naik. Darah dan naik. Dengan situasi keadaan tu, penyakit dia boleh berubah. Tapi bila mana Allah bagi kat dia satu kepuasan diri, diri kita pun tengok. Bila dah faham agama, diri kita seronok tengok diri kita lah, ya Allah, aku boleh semayang, boleh baca Quran. Kita baca, kita seronok.
Yang keduanya kita tengok isteri kita, ya Allah bang, you dah baca doa pagi, dah baca, kita baca pendek-pendek, hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pun tak apa. Tuhan kata dalam surah At-Taubah di akhir, baca yang tu 7 kali pun aku dah jamin dah. Aku jaga pagi sampai ke malam. Aku jaga surah At-Taubah ini kita baca, kita praktik. Banyak benda nak praktik kita dua-dua orang baca yang kita harap dua-dua ni Allah bertemukan kita di dunia sampai ke akhirat. You dengan I ni duduk satu rumah tapi tak sehaluan segi amalan. Kadang-kadang you amalan you lambat. Mailah. Kita ada umur lanjut ni apa lagi? Anak dah besar-besar panjang dah. Kita nak fokus ibadat kita. Tuhan bagi anak besar panjang depan kita, Tuhan bagi kita ada masa. Masa ni bagi balik ke Allah. Tak lama lagi semua nak pergi dah. Tadi pagi daripada kawasan kami seorang meninggal. Duk main semayang. Ustaz duk lalu dengan motor. Hari ni tak ada dah. Sekelip mata. Motor budak-budak duk main tengah malam. Dia bagi 3 rapat. Seorang duk mengandung nak beranak. Sebelum dia beranak, bapak mati dulu dah. Tengok riwayat Allah bagi. Pada saat perjalanan hari ni, malaikat mai sat. Malaikat pun duk mai kat kita, dia tunggu hang. Tapi dia mai kat kita, dia seronok. Nak cabut nyawa kita pun dia sedih. Malaikat yang mai kat kita ni seronok. Dia kata, ya Allah, kalau hang matilah kadang keseronokan. Allah Ta'ala bagi tahu. Tanya kat malaikat kata bila orang ni mati, dia seronok. Orang beriman ni dengar mati, seronok. Kalau orang tak beriman, mak punya dalam almari tu rantai labuh tu ada tau. Lagi seminggu nak mati duk cerita rantai labuh dia tamana tu menunjukkan apa nama kehidupan dia tak cantik, ya Allah, mudah-mudahan kita minta berlindung dengan 4 benda tu. Ini baru start mukadimah. Jadi kita hari ini insya-Allah kita ambil buku ni, kita akan jadikan apa nama setiap bulan kita baca buku ni. Boleh tak? Buku ni di Pulau Pinang akan dibaca di Baitul Ridwan. Baitul Ridwan setiap hari Khamis kita baca. Jadi apa boleh ikuti, beli di sini dan di sana kita baca. Lagi satu juga semalam apa nama Payah Terubung pun baca. Jadi bila kita masuk sini, adalah kita boleh ikut kelas dia. Minggu 3 kelas kita boleh ikut ni. Apa dah? Jadi buku dia, harga dia ialah RM40 tanpa diskaun. After discount dia jadi RM45. Nampak tak? Siapa nak ambil, bayar dengan ustaz, Makizan dia sibuk. Boleh tak? Nak ambil kita ni? Betul. Depan ustaz apa terpaksa ambil lah. Kan? Jangan paksa tau kena ni. Dan buku ni apa kena sayang. Tuhan, aku beli RM40 ni sebagai sedekah jariah kita. Sebagai sedekah lah. Buku ni ada kat kita, dampingan kita nampak tak? Jangan seriau nak ambil duit tu. Allah RM40. Bukan senang nak sesat duit hampa. Lega hampa tak. Mari kita buka muka surat 12. Dia dalam plastik. Buku ni dalam plastik. Kalau tanpa plastik dia kurang RM1. Plastik tu sendiri harga dia RM1. Tu dia. Habis kita aku. Mak hang bagi-bagilah. Mak hang usah nak hadiah. Dekat mak dia kita hadiah orang tu ni kita. Pak Amir hadiah, Pak Amir mana ni? Pak Amir jangan bayar. Pak Amir dapat hadiah. Alhamdulillah. Depa ni semua mudah boleh cari duit. Pak Amir depa okey. Okey, kita tengok muka surat apa nama? Muka surat 12. Tengok muka surat 12. Muka surat 12. Kata al-adab adalah kata benda masdar. Muka surat 12 kita baca laju ni. Pasal kita cuma ada setengah jam lagi. Makanan kita semua panas-panas belakang. Allahu akbar kabira. Kata al-adab adalah kata benda masdar. Buka dah. Plastik tu tak boleh buang di dalam rumah, nak buang poket masing-masing. Ambil plastik buang poket. Semua anak murid lah ni fashion kena ajak. Pasal apa, lepas kita mengajak, kita tengok plastik celah-celah surau semua ada. Itu menunjukkan peribadi orang mengaji cemerlang. Nampak tak? Salah kalau mengajak, memang dia beletak nombor 1. Muka surat 12. Kata al-adab adalah kata benda, dia kata masdar. Daripada aduba ataupun adiba. Buka lah muka surat 12. Ya Allah, hang beli, hang tak buka.
Dia sayang nak suruh isteri buka. Baguslah. Macam tu punya romantik nak hidup. Kata al-adab adalah kata benda. Maksud kata adab ni dia ambil masdar tempat keluar dia. Asal dia daripada nama aduba adiba. Okey? Aduba adiba. Apa maksud dia kata kat sini? Dalam ungkapan dalam bahasa Arab dicontoh dia kata aduba adiba ar-rajul. Ar-rajul tu seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang beradab. Boleh faham kan? Dia ambil perkataan aduba adiba ni menunjukkan seorang laki-laki yang penuh dengan adab. Yang penuh dengan adab. Yang berarti laki-laki itu dia kata beradab. Seorang laki-laki yang penuh dengan adab. Baik dia kata dalam hal kesopanan maupun wawasan ataupun keilmuan. Dalam buku ni dia kata tolonglah mengaji dan tolonglah hayati. Hidup kita ni penuh kena akhlak, adab, sopan, keilmuan kena ada. Kalau orang tu nak cari ilmu, tolonglah sempurnakan akhlak dia. Bagi elok akhlak dia. Macam Nabi kata bermak, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Allah hantar aku main nak bagi sempurna akhlak. Akhlak manusia asal-asalnya memang tak senonoh, bunuh, jahat. Manusia ni hidup semua dengan tak elok. Tapi Nabi main dia perelok balik. Kena macam tu, kena macam ni. Yang kita tengok manusia jadi elok hari ni sempurna dengan kedatangan Rasulullah. Bayangkan dalam keadaan dia elok pun penyangap, penyamun, tarbus, rasuah tak berhenti. Bayangkan kalau Nabi tak main macam mana. Lagi dahsyat tak? Lagi dahsyat. Ni Allah kata bu'istu li utammima makarimal akhlak. Allah hantar main Nabi ni penuh dengan apa? Tujuan bu'istu, Nabi kata aku dihantar untuk sempurnakan akhlak. Nampak akhlak tu penting. Pasal tu Nabi duduk 13 tahun di Mekah apa dia? Akhlak dan akidah tak boleh nak dipisahkan. Orang tu kata ada akhlak. Akidah dia cantik. Orang yang ada akidah, akhlak dia cantik. Tak boleh nak pisahkan 13 tahun itu je. Tak suruh semayang, tak suruh puasa pada. Bagi cantik dulu. Orang yang masuk Islam, jangan kita tidak mau semayang tau, mau potongan. Itu semua dululah bodoh. Semua tu semua. Bagi dia kenal Tuhan dulu, bagi dia seronok dulu. Kita akhlak dia kesopanan, baru kita main step. Tak perlu ambil tindakan. You kena semayang, 5 waktu, subuh kena bangun. Ini macam kadawa bodoh. Nampak tak? Macam tu Allah tunjuk macam mana aku jinak-jinakkan manusia 13 tahun, barulah datangnya sembah kepada aku. So kita kena ambil masa. Dakwah ni kebanyakannya, proses dakwah ni perlu kita mengaji. Pasal tu proses dakwah ni dapat dekat orang mu'allaf, dia tahu cara nak masuk. Dia tahu. Macam kita tahu terjah. Tuan-tuan, Islam macam ni tuan-tuan. Dari Islam tak apalah. Yang dia tahu daripada sembah tak. Mana si macai kan? Daripada he tu, ya Allah nak tukar ingat senang. Oh, daripada tanya dia kan, tanya dia. Nanti lepas ni kita nak belajar cara sembah apa nak tok Cina kan. Dak lirik tu dah ustaz dapat dah, cuma nak bagi tepat ni. Orang India punya tak apa dah ustaz dapat dah kan. Dalam kitab dia kata Fathul Bari. Tengok dia buat mat. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani rahimallah mengatakan, kata al-adab digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang terpuji. Adab ni benda terpuji, benda elok. Benda terpuji, benda elok. Benda tu kena ya Allah. Kita orang yang ada penampilan agama ni, adab ni memang kena kelas betul-betul. Bila ustaz baca buku ni untuk diri ustaz lah. Pertama ke ustaz pun ada macam-macam sikap, marah yang tu ni semua ada. So ustaz bawa diri ustaz nak slow. Nak tak mau sangat-sangat duk ikutkan apa nama perasaan. Kata al-adab digunakan untuk menunjukkan segala, dia kata, sesuatu yang terpuji. Baik dia kata perkataan dia, adab ni perkataan dia, mulut lidah dia cantik. So kita orang yang kena sunnah ni, mulut lidah Nabi paling jaga sekali. Memang orang Pulau Pinang ada kasar dia. Tapi setelah mengaji, kekasaran tu kok kena kurang. Walaupun pirah mau mampu era nampak tak? Orang mengaji tak sesuai kalimat tu. Walaupun kebiasaan dalam masyarakat kita. Tak sesuai. Benda tu nama dia bawa kalam-kalam yang boleh
menggugurkan iman dia, boleh mencacatkan ilmu dia. Ilmu tak boleh masuk. Oh, mulut lidah macam tu boleh tahu dia ilmu tak boleh masuk kat dia. Dia masuk tendang keluar. Pera, aku kenal rahang siapa pera. Hang duk tanya di bawah tempat tu. Semua dia cerita dulu. Kan? Kita tahu cara kita. Tapi bila kita mengaji, perkataan tu diperdulikan oleh ilmu yang kita mengaji. Ilmu tu nur. Nurullah la yuhda lil asi. Ilmu ni tak boleh masuk dengan orang ahli maksiat, orang yang mulut lidah tak elok. Tak boleh masuk, dia nur. Mau tak mau bahasa tu kena cantik. Terutamanya kita yang bawa sunnah ni, perkataan bahasa tu orang KL ni ada kelebihan. Macam Janu duk tengok ni, dia pun guna perkataan di kalangan sayang. Nabi benar kita dengar, sayang apa? Kita kalau kita kan, dia pun guna perkataan yang baik macam tu. Sayang tolong sayang ambil. Dia panggil aku sayang pada. Kita otak kita miring. Otak kita jadi lain. Dia panggil panggilan tu, memang orang sana panggil kita bahasa yang cantik. Kadang-kadang kita tengok, Ustaz duk tengok pergi rumah mereka ni kan, golongan yang kita upgrade kehidupan ni. Masya kehidupan cantik, tapi ilmu ni cantik lah. Tapi anak pinak cakap dengan Mami, I love Mami, dapat dia Mami ada cium nak bagi. Kita tengok sonok. Suasana tu kena ada pada orang Islam. Kadang-kadang kita orang mengaji, keluar daripada rumah, sayang kita, kucuk mak kita, sayang mak kita, jarang. Mak, sayang. Kasih sayang. Sampai Nabi kita sentuhan kepada seorang baby, melekat dekat dengan ni 8 kali, menyebabkan dia kasih sayang seorang anak dengan mak dia takkan terpisah. Kita nak pergi kerja, saya dekat nak dalam saya. Lama-lama bagi sentuhan tu 8 kali. Kalau ikut Dr. Profesor Muhayya, dia pandai orang pakai motivasi. Sentuhan yang dahsyat. Macam juga kita, ya Allah Tuhan, tengah kita marah mak, sorry mak, kita kucuk mak kita. Dia turun. Suruh boleh turun dandan. Kita pergi sentuh dia, kita pergi cium dia, kita dekat sayang kat dia, subhanallah. Benda ni kena ada pada orang yang mengaji. Pada orang mengaji kena ada. Kita praktik lah dengan ustaz-ustaz pun kena praktik. Maka oleh sebab tu dia kata kat sini, Ibn Hajar Asqalani mengatakan kata al-adab digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang terpuji, baik perkataan dia maupun dia kata perbuatan dia. Kemudian dia kata kat sini, erti kata inilah yang dipakai untuk menyebutkan, dia kata, kalau perkataan dia elok, perbuatan dia elok, baru kita namakan kemuliaan akhlak. Yang inilah akhlak karim, akhlak yang mulia. Kalau percakapan elok, perbuatan dia cantik, kita kata orang ni hidup dengan akhlak. La ilaha illallah. Kalau al-adab juga, dia kata, kalau al-adab juga ini, pula dia kata yang disyariat. Tengok Allah kata, aku nak cerita. Aku nak cerita ke hampa, yang hampa dia ikut Rasulullah tu, macam mana peribadi dia. Disyariatkan oleh Allah. Allah mau dia jadi macam tu. Aku mau dia jadi macam tu. Aku mau mulut lidah dia, perbuatan dia, semua aku nak berakhlak. Siapa dia? Sebagaimana aku sempurnakan kepada kekasih aku yang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tengok Muhammad, apa aku kata kat dia? Setelah aku sempurnakan akhlak dekat dia, wa innaka, sesungguhnya Muhammad, pada diri kamu Muhammad, la ala khuluqin azim. Allah kata apa? Ya Allah, akhlak yang budi pekerti, yang besar, yang azim. Khuluq, benda dalaman dia. Apa nama, diri dia dengan kita kata redha dia, dengan ikhlas dia, dengan semua niat dia, subhanallah azim, besar sangat. Amat mengerti, terpuji. Apa tengok Nabi apa? Sampai Aisyah radhiyallahu anha duduk di kalangan sahabat. Aisyah kata, nanti saya nak tengok ada Quran jalan. Jenis sahabat Nabi, dia jenis lurus, dia tak reti Quran jalan macam mana. Dia tak ada kaki, tak ada apa. Dia tunjuk tu dia Rasulullah tu. Rasulullah tu. Sebiji yang kata Quran tu ada kat diri dia, itulah Rasulullah. Benda yang kita baca Quran tu, praktikal dia adalah Rasulullah. Allah hidup, benda yang dia baca dia hidup. Kita ada baca, bukan setakat baca pun mengantuk, apa pun tak. Tapi yang kata Rasulullah, subhanallah, dia itulah Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak mulia. Yang seperti ini pula dia kata disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu dia kata saat dia berkata, akhlak Rasulullah SAW adalah Quran. Yang kata akhlak Nabi, budi pekerti Nabi adalah Quran. Akhlak Rasulullah adalah Quran, ya Allah. Adablah dia kata, maka dia sambung, adablah yang menjadi, dia kata, metod. Apa maksud dia ni? Kita kata, cara, yes, thank you. Dia tak cara, nampak tak?
Akhlaklah yang menjadi contoh dia kita bagi mereka yang mempelajari kejiwaan. Orang nak belajar masalah jiwa, nak bagi jiwa kan. Kita nak menyanyi lagu jiwa rasa gelura kalau tak ada akhlak yang cantik. Lagu P.Ramlee kan. Lagu dia semua ada makna apa tahu. Cuma seorang ustaz tak ada. Kalau tidak ustaz lendang kat lagu P.Ramlee yang terbaru. Nak kalahkan ustaz Alim kan senang. Tak, dia boleh hafal skrip P.Ramlee. Kita boleh dendangkan irama P.Ramlee. Allahu Akbar kabirah. Tak dapat dicantumkan kami berdua. Okey. Adablah dia kata yang menjadi kita cara bagi mereka yang mempelajari kejiwaan. Nak tengok jiwa-jiwa dia, nak tengok orang tu berjiwa-jiwa. Kita kata jiwa dia sayang, kasih, akhlak dia yang menyebabkan dia macam tu. Dengan akhlak dia cantik, dia akan ada kasih, sayang, mesra dia ada. Mustahil jiwa yang ada dalaman yang akan lembut kalau dia tidak ada akhlak dan adab yang tinggi. Baik kalangan dia kata ahli oleh jiwa ataupun ahli jiwa. Ahli jiwa-jiwa ni macam kita kata ahli papa sufi lah. Mereka babak ni kadang-kadang kita kena ambil sikit ilmu kat mereka. Orang-orang kita ni orang sunnah, kita bagus tapi ada ganas sikit. Segi ceramah kita, segi percakapan kita. Ustaz pun ganas dah bila main tua-tua ni tak larat dah. Ustaz nampak tak ke mana pun keganasan kita. Asal masyarakat kita, orang Melayu kita lembut. Kita guna kaedah lembut lebih baguslah masyarakat. Masyarakat kita bukan masyarakat King Kong. Atau masyarakat kita bukan masyarakat orang India dan Pakistan. Pakistan tengok dia hantar anak dia tendang terajang nak ajak Quran. Kita tak perlu tendang terajang. Cuma tak sikit je. Anak kita boleh ajak Quran. Dia nak boleh Quran, kena tendang terajang, ludah, baling kasut semua baru dia hafal. Pakistan memang macam tu, India macam tu. Pasal mereka jiwa mereka ganas. Arab ganas. Kita tak boleh bawa cara uslub mereka main ke tempat kita. Pasal orang kita tengok beradab, berjalan lembut. Maka perlu kita gunakan dakwah dengan cara ikut kaedah masyarakat kita. Tambah-tambah masyarakat kita, masyarakat yang majmuk macam-macam ni. Kena ada betul ansur. Macam dia dah masuk Islam kita. You jangan pergi rumah bapak tu tau. Bapak you makan babi. Nanti you jadi babi. Nampak tak gegar. Kan? Kita cakap senang tapi dia nak putus kasih sayang dengan mak bapak dia. Allah tetap letakkan mak bapak dia yang pertama walaupun kafir. Cuma dia tak boleh mendoakan panjang umur terhadap mak bapak dia. Dia doakan hidayah saja. Lagi mak dia panjang-panjang umur, dia tanggung dosa. Duk sembah tokong tu, dia cuma doa, Ya Allah, masukkan mak aku, hati mak aku, Ya Allah. Campakkanlah hidayah, petunjuk. Tunjukkan jalan kebenaran, Ya Allah. Maka anak tu sebagai ejen dakwah kepada mak bapak dia. Tugas dia besar, tugas kita tak ada apa, family kita semua dah ni. Macam tugas daripada ni, mu'alaf ni besar, dia nak balik raya. Ingat senang kah? Dia nak balik raya, dia tengok, you sekata you masuk Islam. You punya janji pukul 9, you datang pukul 10. Islam apa? Dia ambil point kita. Terus, I walaupun bukan Islam, you tengok puncture time, I still don't know what you. I tengok you Islam lagi malas. Masa you belum masuk Islam, you tengok pukul 9 you punya kerja. Tapi masuk Islam pukul 10, apa you buat? Kerja pun lambat. Jadi dia akan banding kita. You cakap Islam, Nabi you okey, Nabi you okey. You tak ikut Nabi you pun. You tak ikut follow pun. Kita rasa malu bila benda ni cakap. Pasal tu hari ini penghinaan Islam datang daripada mulut orang Islam. Kalaulah Malaysia ni boleh bebas, I nak kafir, I nak murtad. I tak suka Islam. Dia kongkong jiwa I. Tuhan bagi dunia untuk kita bebas, tapi Islam sekat tak boleh buat. I nak minum, I punya pasal. Kenapa Islam larang I? I nak makan babi, the pink color, I like the pink color. Apa? I punya pasal lah. Saya dengar kata babi, dia punya daging dia memang sedap sangat. I nak try. Tuhan bagi. Tuhan kalau tak bagi babi, kalau haram, jangan bagi babi. Pasal bagi babi. Hari ni orang cakap hebat tak? Hebat. Kita tenganga yang cakap ni semua orang Melayu. Mai, umat Islam celaka, pasal celaka. Kena sikit. Ingatkan gangster rupanya, ya Allah, tak kucing. Subhanallah al-azim. Kita tengok keberanian masyarakat. Sedih tak? Kita sedih. Bila orang hina Nabi kita terang-terang depan masyarakat. Ya Allah, bumi ni gelap daripada kerahmatan Allah. Seorang mulut lidah. Kerana dia cakap macam tu, semua kita bertanggungjawab.
terutama yang tanggungjawab Menteri Agama di atas, dia kena fikir apa cara nak bagi orang sekat. Orang agama, Menteri Agama, JAKIM dia, Majlis Agama, Mufti kena fikir apa cara nak bagi sekat mulut lidah, jangan pelekeh agama. Dia kena buat satu undang-undang yang jaga agama. Kita tak boleh buat apa, kita ceramah macam ni, tengok question beramai. You jangan lebih-lebih, itu dia. Pasal kita tak ada autoriti apa pun. Yang kena ada orang yang ada kuasa, dia kena bincang Menteri Agama. Daripada kuasa dalam parlimen, daripada nak bubar, daripada kuasa, daripada nak fikir macam mana nak cara bagi jaga agama ni. Mulut lidah bangsa kita sendiri tak amal pada agama. Hina agama terang-terang, nampak tak? Kalau I nak zina, apa salahnya? Allahu Akbar. Sampai ada mak bapak kata, kalau anak I nak zina, I bagi. I tak boleh halang nafsu Tuhan bagi. I bagi anak I zina. I katakan, sebelum you kahwin, you nak zina, mak tak kisah. Lepas tu, masyarakat kita pada jadi hari ni, pasal tu Ustaz minta ampun, ya Allah Tuhan, janganlah panjang umur. Bagi sihat, dapat hidayah, sudah pergi buang. Apa duduk lama-lama buat apa? Tidur, makit, apa tak buat? Tuhan akan tanya dekat hampa dalam keadaan orang duk tentang agama, duk kata apa buat. Tuhan pasti tanya kita, aku bagi hampa agama apa buat. Dengar tak boleh apa. Macam tu kejahat. Nah, sahabat Nabi dengar je bergegar, ya Allah, bertindak apa nak buat ni. Kita kelemahan kita. Kita tak mau lagi ada benda-benda macam ni berterusan. Pasal dia bila menggugatkan, bukan menggugatkan kita. Kita yang dengar ni, bumi kita. Kita takut Allah cabut rahmat. Kemarahan Allah kalau dia datang, Malaysia tak tahu nak jadi apa. Ayat laut boleh kocak sampai sini. Allah gunakan tentera dia, angin dia. Apa lagi? Banjir dia. Api dia. Macam-macam tentera Allah boleh main sekelip mata. Dia buat main angin dalam masa 10 minit je. Assalamualaikum. Dia buat main sekejap je, subhanallah al-azim pada. Mana profesor? Alhamdulillah, dia duduk parking kita. Maka dia kata kat sini, Allah adablah yang menjadi, dia kata, contoh. Bagi mereka, dia kata, yang mempelajari kejiwaan. Baik, dia kata, ahli tentang jiwa ni, ahli sufi, maupun dia kata, orang suluk lah. Yang menuju kepada Allah Ta'ala. Kerana dia kata, Al-Safarini, mengulaskan dalam kitab dia, Mazmumah Al-Adab. Katanya dia kata adab seorang ulama yang mengamalkan ilmunya adalah dia kata menyuci jiwa. Tuan kitab ni kata apa dia? Adab seorang ulama. Adab bagi seorang ulama, orang mengaji, orang yang mendalami agama, dia kata yang mengamalkan ilmunya adalah menyucikan jiwa. Ulama bila dia tahu ilmu tu dia tahu, ya Allah nak menyucikan jiwaku, nak meresihkan jiwaku. Memperbaiki dia kata perilaku. Semungkin yang boleh nak baiki perilaku. Menjaga dia kata diri dia. Dan juga menjaga diri daripada larangan agama. Menjauhkan syahwat. Menjauhkan benda syubhat. Menjaga hati dia kata. Serta meyakini yang nampak ataupun yang tidak nampak. Allah Akbar. Fadilatul Syekh dijemput. Bersama-sama dengan kita pada Mufti, ya Allah. Timbalan Mufti Pulau Pinang, terima kasih. Datuk Ahmad Jalani, Ustaz Jalani sampai. Bila dia ada, Ustaz nak baca pun getak. Habislah. Masa dia berhenti, patutnya kitab ni kena pas kat dia. Tapi kan dia nak main duduk dengan Allahu Akbar. Kita murid, guru duduk depan kita ketak tak? Kita ketak lah, nampak tak? Peluh, dandan keluar, tengok dandan keluar. Dandan minum air, ya Allah, subhanallah, bismillah. Ambil saya. Okey. Kita tengok, kami baca buku ni Ustaz. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani Syarah Kitabul Jami'. Maksud dia kitab Bulughul Maram. Dia bab keluar tambah adab saja. Bab adab je. Kita banyak duduk mengaji hukum hakam yang tu yang ni banyak dah. Kita nak Ustaz sendiri, kita sama-sama nak bentuk diri kita sebagaimana Nabi kata. Bu'istu li utammim makarimal akhlak. Akhlak yang tinggi ni orang suka. Akhlak yang tinggi, dengan akhlak ni kadang-kadang orang, kita mudah tangkap orang. Pandai macam mana pun hadis sahih, macam mana pun akhlak kita buruk. Masyarakat kita mudah masuk dengan orang yang akhlak tinggi.
Lepas tu puak belah sana, kadang-kadang bukan nak kata, segi akhlak, adab dia bagus. Penampilan dia dengan tok guru dia, subhanallah, dia hormat. Adab tu. Imam Ghazali cukup tegas di antara adab, di antara tok guru dengan anak murid. Jangan batas sangat. Benda tu dapat kat mereka. Betul tak? Kadang-kadang kat kita pun ustaz tengok, ustaz kita sendiri, kita pegang kat belakang ustaz. Allah. Dia demam ustaz dia macam tu je. Ustaz tu tak kisah, tapi pandangan orang tengok segi adab memang out. Susah nak dapat ilmu untuk macam tu. Ini pesanan Imam Ghazali. Imam Ghazali ba'adal ilmunasir ijtima'i dah first rujukan. Apa-apa kita nak mengaji kitab tasawuf, orang suka tasawuf Imam Ghazali. Pada Imam Ghazali nampak ada Allah Akbar. Kita kena ambil sikit lah. Benda-benda baik kita ambil nampak. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal ada cakap ba'adab. Imam Ahmad bin Hanbal pun ada cakap ba'adab. Tak nafikan. Tengok Imam Syafi'i dengan anak murid dia kan. Maka disambung kita dekat sini dalam kitab Mazmum al-Adab katanya, adab seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Memang bukan senang tau nak lahirkan ulama yang mursyid, maksudnya ulama yang beramal dengan ilmu dia. Ustaz kadang-kadang pun banyak baca hadis. Banyak benda ya Allah. Kadang-kadang kata kat isteri, kita jangan bagi tinggal zikir pagi petang naik kereta. Tengah-tengah dah baca ada mahal ni. Nak istiqamah bukan senang. Nak pergi buat benda yang Nabi kita jangan tinggal. Macam kita jangan tinggal zikir pagi petang, bacalah zikir-zikir yang maksur, nampak tak? Nak istiqamah macam tu, la ilaha illallah. Nak cuba baca Quran kalau boleh semuka satu hari. Ulama kena praktik. Bukan setakat ulama, yang orang mengaji kena praktik dengan ilmu dia. Adab dia kata seorang ulama yang mengamalkan ilmunya adalah menyucikan jiwa. Selagi mana dia duduk ajak ke orang, dalam masa yang sama dia juga proses untuk cucikan diri. Macam ustaz lah. Macam kami-kami semua nampak banyak bercakap. Orang dengar banyak bercakap dalam masa yang sama, orang nak tengok praktikal kami. Nampak cakap pandai tapi makan-makan tengok ayam membuang, mampu nampak orang tengok makan-makan nasi, kalau ayam semua dia buang, daging semua dia nak, mampu nampak tak? Dia kata memperbaiki peribadi. Cuba baiki peribadi dan menjaga diri daripada larangan agama. Bila kita kadang-kadang kan orang mengaji ni dia pakai satu kepiah atas kepala, contoh lah. Bukan suruh pakai pun. Tapi orang agama, ustaz, peribadi background tu adalah pakai t-shirt raib. Nampak macam tak boleh masuk dengan jiwa orang mengaji. Kan macam ustaz bernafsyurkan satu benda, dan dengar kuliah ustaz, dan bawa mana-mana. Kadang-kadang kita bawa idea tu, kata tak semestinya macam tu. Tak semestinya jadi ustaz kena pakai jubah. Betul, tak nafikan. Dan dalam masa yang sama tak nafikan kalau seorang ustaz dia mengajak dia pakai sulat jean, pakai t-shirt, rambut belah tengah satu macam mengajak. Boleh, tak salah. Tapi masyarakat kita nak masuk, walaupun sesedap mana dia mengajak, tak boleh masuk dengan masyarakat. Tak boleh, jiwa tu tak boleh masuk. Di masjid pakai sulat jean. Pada uruf kita bukan macam tu. Ada ustaz sunnah tak ada haram benda tu. Tuan-tuan, benda tu haram tu? Memang tak haram. Tapi kita kena belajar juga tentang zuruf keadaan masyarakat kita. Kita tak kata masalah haram. Kalau macam tu, buat background macam tu, orang nak tarik, susah. Penampilan sebagai ustaz kena ada. Macam Ustaz Jalani katalah, dia doktor. Dia pakai apa nama, kata dia pakai keplekat, satu macam t-shirt. Doktor, orang tengok, pakar ke? Nak makan ubat dia pun kita takut. Nak ambil nasihat dia pun kita takut. Nampak tak? Pasal kita tak nampak kepribadian seorang. Tapi kalau dia dengan tanjak doktor, dengan cara kita tengok, dia cakap kita ni. Jadi penampilan tu perlu sebenarnya. Penampilan tu perlu. Bila ustaz cakap macam orang nak jadi macam ustaz lah tu. Ustaz sunnah cerai. Nampak tak? Pasal bila ustaz beri perkembangan sunnah, ustaz aku nak pakai cara anak. Apa orang nak kata? Semua tegur ustaz, cuba ustaz ubah background ustaz. Orang sunnah tak pakai cara macam ustaz. Ustaz tu tak salah. Tak salah. Ustaz tak pakai selendang sebelah, dua-dua belah aku selendang. Dua-dua belah. Yang ni kadang pemikiran kita kena ni. Nampak tak? Bila kita pakai serban sikit je, ni semua cara. Jangan macam salah. Ustaz tak boleh terima orang sunnah kita. Bila mana orang pakai serban, bila pakai macam ni semua pakai yang sufi ustaz, pakai ahlu bidah. Salah. Yang tu kita tak boleh terima. Kata tu ustaz kata Ustaz Alim pakai balik serban hang. Hang pakai balik. Nak ceramah dengan aku, hang pakai serban. Kami ada orang pakai.
Dia dulu tak pernah tanggal, nampak tak? Kenapa nak kena sunnah, nak kena buang semua? Patutnya kena sunnah, lagi kuat amalan, lagi cantik. Tak salah. Ustaz bukan wajibkan kena pakai kepiah, tak. Kadang-kadang bila kita buang kepiah atas kepala, kita nak perli perempuan, kita Allah, kepiah atas kepala. Dia boleh menghalang benda tak elok. Nampak tak? Kadang-kadang kita pakai tu. Kita perempuan. Astagfirullahaladzim. Kita paksa kena simpan kepiah dulu. Kan. Ada benda tu dia halang kita pada. Oleh sebab tu dia kata kat sini, kita nak memperbaiki adab ni, kita mengaji bab adab ni, nak baikilah peribadi kita. Ustaz nampak semua kita sama, tak ada siapa lebih pun. Kadang-kadang bila ustaz mengajak ni, ustaz ajak kat diri ustaz sendiri. Kat ustaz diri nampak tak? Menjaga diri dia kata, daripada larangan agama. Apa benda yang agama tak bagi, kita try the best, kita tinggalkan. Dan kita menjauhkan syahwat, kendak-kendak yang tak elok ni kita jauhkan, menjauhkan benda syubhat. Lagi satu dia kata, jagalah hati, jaga hati kita. Jaga hati kita, jangan bagi dia rosak macam ustaz kata mula-mula tadi. Jangan bagi hati ni bagi rosak. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan duk ingat dekat Allah Taala, jiwa dia tenang. Manusia ni perlu kepada sakinah, ketenangan. Sakinah nur. Perlu. Mau tak mau ya Allah, yang tu kita perlu. Kita sedang cari, kita duduk di sini ni, sikit daripada ketenangan Allah campak. Allah turunkan malaikat, Allah kata sakinah, aku bagi ketenangan. Sakinah. Kita main di sini, darah tinggi turun, kencing manis turun. Semua penyakit stabil. Dia habis kulah, dia naik balik. Nak percaya tak percaya, suruh Profesor Ahmad Jalani cek hamba. Ni peguam ni nampak dah. Peguam dia tak boleh menafikan benda tu. Okey, serta dia kata meyakini, kita kena yakin benda yang nampak tak nampak. Kita syurga tak nampak, kita dah yakin. Pahala tak nampak, kita kena yakin. Adab dengan adab tu dia kata kat sini, Tuan kita kata bila kita beradab dengan ada ilmu, automatik keyakinan tebal. Keyakinan akan tebal. Imam Ghazali mengatakan bahawa akhlak mulia adalah sifat yang melekat pada diri penghuni para rasul. Akhlak yang baik ni semua Nabi dan Rasul dia ada. Aku Tuhan, aku nak kekasih aku. Tukang nak sampai risalah aku ni, akhlak mereka tinggi. Baru orang boleh ambil. Apa dia akhlak mereka? Sabar dalam masalah dakwah. Dakwah ni kita nak sabar, orang maki hamun kat kita. Anak murid ustaz yang baik dengan ustaz. Kita balik-balik. Kita tak dapat apa, cuma dia dengar orang cerita, duk mengaji dengan ustaz tu ke? Wahabi tu. Oh, semalam kami pergi kampung, nak keluar. Entah dah apa, mereka ni Wahabi tu. Isteri ustaz tu, elok kami keluar pada cakap, tak apalah. Itu memang, itulah Nabi. Nabi nak keluar dari kampung, daripada kawasan dia apa? Ni lah gila. Ni lah bawa sesat. Ni pecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang kata kat kita macam tu, kita terasa, ya Allah, kita tolong ingatkan Nabi. Macam itulah Nabi aku. Ya Rasulullah, hari ni aku dah mula rasa dah. Aku bawa risalahmu, aku cuba kenal macam tu ujian. Orang kata kat kita, orang anak murid baik-baik. Cuma dengar orang cerita di kawasan. Jangan duk pergi sangat semayang tempat tu. Nampak tak? Kadang-kadang akidah mereka dengan akidah kita tak sama. Tak sama. Nanti semayang mereka jadi imam. Sah ke tak sah? Dia tahap tu. Yang menyebabkan apa nama. Tapi apa-apa jadi dalam kawasan tu, Allah bagi orang lain tak boleh nak mengedepan melainkan kami. Itu satu rahmat tak? Kita dekat. Bila kita dekat, dia heran. Oh, akidah yang rosak ni main-main kat mereka. Akidah yang betul lari. Apa tak? Kita itu akhlak kita, penampilan kita. Pasal satu Imam Ghazali kata, akhlak mulia adalah sifat yang melekat pada diri semua para nabi dan rasul aku, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bu'itsu li utammima makarimal akhlaq wa innaka la'ala khuluqin azim, yang kita baca tadi kan. Ni semua Allah Taala, aku hantar dia kena akhlak. Akhlak manusia punya wuduh, punya buruk sangat-sangat. Pasal malaikat dia kata ada, ya Allah nak cipta Adam. Sebelum kedatangan Adam dah 1500 tahun, kata Ibnu Katsir, Adam dah main dah. Hidup dia dengan bunuh, musnah, lingkup berjahanam semua. Manusia dulu sikit punya ganas, nama manusia ni ganas. Ganas seganas-ganasnya. Allah terpaksa hantar Muhammad pembetul manusia. Tu nampak manusia elok. Dalam keadaan elok pun penyangak, penyamun, tarbu semua ada. Kalau tak hantar dia, lagi dahsyat. Ada faham tu? Yang duk dengar sunnah pun dahsyat juga. Contoh, campur. Sebaliknya dia kata akhlak yang tercela hanya akan terjadi,
menjadi racun. Kalau akhlak tu cemar dekat diri dia, akan jadi racun pada diri dia. Kalau kita tak ada akhlak yang baik, dia rosak diri kita. Dan dia kata, dan akhirnya akan membinasakan diri. Orang yang hidup tanpa akhlak ni, akhlak tak cantik, musnah hidup dia. Mau tak mau kena ada akhlak tak? Cubalah kesopanan tu kena ada. Sikit, latih sikit-sikit. Orang Pulau Pinang walaupun ada cara kasar kita, kurangkan sikit. Menjerit-jerit, pirang, pelak lah. Kurang. Okay. Ambil, ganti perkataan. Memang kita tahu bahasa kita. Nak mampu yang memang kita bahasa kita. Ustaz pun dalam ceramah duk kata hampa dia mampu. Anak murid di belah sana mereka tak setuju tu. Ustaz jangan kalau Allah doa kita, ada doa kita tapi maksud di sini lain. Maksud orang kalau orang Terengganu mampu itu dahsyat kan? Dahsyat tambah orang Kelantan mati terus. Mati kan? Nabada Allah wa kabira. Oleh sebab tu dia kata kat sini ringkasnya buku ni nak habis dah. Dengar arti kata ringkasnya, nak mulanya kita makan. Tajuk dia kata apa kat sini? Ringkasnya, akhlak mulia merupakan cerminan. Dan dia kata kesucian hati perlakunya. Sementara kesucian hati hanya dapat diraih oleh mujahadah. Kita nak akhlak yang elok, nak akhlak yang cantik, mujahadah kena sungguh-sungguh. Tak boleh malah. Kena sungguh-sungguh. Kita kena sungguh dalam masalah ibadat. Kena sabar. Kena latih bangun kalau boleh dapat witir pun tak apa dah. Kena umur macam ni kita kena tolak dah. Kena paksa dah. Dia tak boleh malah. Sebab cari. Semayang tu wajib dah. Cari satu benda yang Allah suka macam witir, qabla bagi cari benda baik. Kita tahu kan hidup dunia hari ini nak bagi bagus dengan penentuan subuh. Cuba try the best. Jadi dia kata menurutnya tuan kitab dia kata nyanya orang yang dikalahkan oleh kemalasannya. Kalau dia malas kemalasannya sendiri, nescaya akan sangat berat untuk melakukan mujahadah dan menyucikan diri. Tapi kalau kita malas, dia jadi beratlah. Dan kita tak akan berjaya untuk cuci diri kita. Nak pergi akhlak ni, terutama nak dekat diri dengan Tuhan, kena mujahadah. Kena sungguh-sungguh, ya Allah, benda agama ni kena sungguh. Kena sungguh sangat-sangat nampak tak. Ustaz pernah nak share dengan Ahmad Jalani pasal dah masa tak ada dah. Dia pernah gelek sana. Dia nak tunggu bila aku nak cakap bab ni nanti nampak dah. Maksud Ustaz dengar dia punya kuliah-kuliah bab-bab ni, bagus nampak tak. Lawyer kan, biasalah. Dia gempak dalam mahkamah pun boleh tambah sini. Allah bagi kelebihan mulut lidah lawyer ni. Dia berguling, ya Allah, dia berguling. Jadi menurutnya kata orang yang dikalahkan oleh kemalasannya sendiri nescaya akan sangat berat. Kita tak, ustaz dengan apa tak boleh macam umur macam ni. Bila mana kita duk latih ibadat, lama-lama seronok. Bila boleh pegang, boleh semayang, boleh pegang Quran, seronoknya. Mai satu masa kita baca Quran seronok. Sampai kita tak mau tinggal. Alhamdulillah, kita dah berjaya buang sifat kemalasan yang berat. Tapi benda tu nak mai balik kepada istiqamah, memang dahsyat. Memang dahsyat sangat-sangat. Bila kita dah boleh, kita rasa ringan dalam hidup. Kita boleh menguasai kehidupan kita. Bila benda yang malas, yang berat tu dah terpelanting lah hidup kita, dia rasa ringan, kita boleh kontrol diri kita. Dia boleh kontrol diri kita, akhlak mulut, lidah kita semua nanti main. Senang masuk. Ilmu senang masuk, amalan kita cantik, akhlak kita cantik. Tapi bila tak boleh buang semua benda macam tu, dia jadi berat, susah. Ilmu ni nur. Ilmu tak boleh masuk dengan mulut, lidah, kalang kabut, hidup. Tak boleh masuk. Nurullah la yuhdal asir. Tak boleh masuk. Kita mengaji penat. Tapi kita tengok asyik bertahun duk mengaji, pangai kita, isteri kita, rumah tangga kita, nothing. You datang kuliah, kita tengok dia buat main anak semak perutnya. Kita belum lagi tengok rumah dia, Allah tengok rumah dia macam pecah dunia kubra. Orang mengaji semua hidup berubah. Cara penampilan dia, keluarga dia, semua kita tengok. Nampak tak? Semua tu akhlak. Bila kita mengaji, kita masuk kita, dia tengok Allahu Akbar. Kita tengok botol susu terpelantingkan sini, coklat celah sana. Kotak ketambak ni ada kat depan tu. Kita tengok akhlak orang mengaji. Fail. Akhlak tu. Semua tu akhlak dah. Kebersihan semua tu penampilan diri kita.
Nampak tak? Kadang-kadang kita main depan orang, kita bercakap, kadang-kadang berbau mulut lah, memang kita ada, tapi kena atasi. Semua tu akhlak penampilan diri kena jaga. Tu orang agama smart. Nampak tak? Tapi bila kita nak cakap agama, orang nak dekat kita, ya Allah, pening kepala Ustaz. Kita nak cakap point, tapi dia tak boleh masuk. Dia masuk tahu otak, dia meletup. Nampak tak? Benda tu semua kena jaga. Jangan main-main ni semua. Ni akhlak. Ni akhlak yang mulia. Nabi kita kemas dah, sentiasa kemas. Nak bawa risalah agama, nampak tak? Ini pakai kemplekat yang di belakang tu boleh lipat-lipat pakai tas. Kita nak dakwah kat orang tengok kemplekat hang, ya Allah. Kang sini collar baju, ya Allah, Allahu Akbar. Semua tu bukan kita ni, semua akhlak dak, penampilan diri, jiwa. Ilmu tak boleh macam tu. Orang yang ada ilmu tak boleh. Pasal Rasulullah kaya dengan akhlak, kaya dengan kebersihan. Sama Nabi kata, kebersihan iman tu semua iman. Kena jagalah. Kena jaga background kita, diri kita kena jaga benda tu. Saat orang kata, Ustaz ni bukan bab dia. Ni bab dia lah, bodoh ini. Padahal dia kesimpulan dia kata macam tu. Jangan malas, dia kata. Jangan malas, dia kata. Hingga dia kata pada akhirnya dia akan menyerah, dia kata. Menyerah, kalau kita kalah, dia menyerah dan berkeyakinan bahawa akhlak yang buruk itu tidak dapat diubah. Kalau kita malas, kalau kita berat, akhlak yang buruk tu terbawa-bawa, tak boleh ubah sampai dia tak boleh meyakinkan diri dia. Habis. So kita janganlah. Cubalah, memanglah kita letih di dunia ni. Letih. Di akhirat kita akan rehat. Rahatul jism. Ulama kata rahatul jism, bagi rehat kat batang tubuh yang banyak orang mengaji ni tak layak. Ada waktu khailulah sikit je. Ini tidur. Pukul 10 pun dia tidur, 11 pun tidur. Bila anak tidur? Dia akan ada hari dia tidur terus. Orang mandi pun dia tak sedar, orang kapan pun tak sedar, sampai orang bungkus pun tak sedar. Akan ada hari tu. Tidurlah kamu sebelum kamu ditidurkan. Bukan tak boleh tidur, tapi orang mengaji ni jangan bagi rehat. Imam Ghazali kata, terlalu sangat bagi rehat batang tubuh ni. Dia akan kemalasan berat yang sangat. Tak boleh kata orang sunnah ni Allah yang kata malas, tak boleh. Ustaz tak boleh terima, kita tak boleh terima orang yang kata sunnah tapi dia malas. No, tak boleh malas, kena kerja. Guna ke kita kata yang Tuhan bagi kudrat kat kita ni mudah, guna. Macam wajib haji, masya-Allah. Pukul 4 pagi dia buat dah dalca dah. 4 pagi. Dia nak tunggu sampai pukul 7 tu dah dalca dah jadi dah. Tu yang empuk sangat-sangat. Apa ingat senang nak empuk parpu. Parpu banyak senang daripada. Dia kena berjam-jam daripada. Dah usaha. Sampai wajib, nama dia wajib alif. Wajib kita makan nasi kandak tu dia. Allahu Akbar kabira, mampu istilah tu dia guna. Jika dia kata memang ada orang dia kata berkeyakinan demikian, maka kami akan menjawab. Kami akan jawab. Kalau memang akhlak dia berlaku yang buruk tidak dapat diubah. Kalau akhlak yang buruk tak dapat diubah, lalu apa guna nasihat? Dan kalau akhlak dia buruk dia tak mau ubah, apa guna nasihat petua nak bagi kat dia? Nabi SAW pernah pesankan Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, kita tengok. Muaz, dia kata, Muaz, perbaikilah akhlak hang. Cantikkan akhlak hang. Sebelum hang nak berdepan di puak-puak Yaman. Puak-puak Yaman ganah, marah. Sikap puak ganah ni luar biasa Allah bagi di Yaman. Tapi Nabi kata tak ada siapa pun, walaupun Sayyidina Ali nak pergi, tunggu dulu Ali. Setelah Muaz bin Jabal pergi dulu, baru hang pergi Ali terketak-ketak nak pergi. Tapi jiwa Ali tak boleh masuk dengan orang Yaman. Tak boleh masuk dengan orang Yaman. Orang yang boleh masuk dalam orang Yaman adalah ramai-ramai yang boleh berhadapan dengan puak yang ganah ni, akhlak yang tinggi. Puak yang ganah tadi ni, dengan tengok saja Muaz bin Jabal dengan akhlak yang tinggi, mereka yang ganah ni, yang jahat ni, tengok Muaz bin Jabal boleh berubah. Pasal tu akhlak yang tinggi ni boleh ubah orang. Muaz bin Jabal sabak, wahai Muaz, sebelum hang nak pergi Muaz, baiki akhlak hang. Baiki akhlak hang. Maka Nabi jamin orang tak lain dan tak bukan yang boleh ubah puak Yaman ialah Muaz bin Jabal. Sampai Abu Musa Asy'ari daripada Yaman tertarik dengan Muaz bin Jabal. Tak macam tu Ustaz? Kalau Ustaz terpaksa tunduk, salah pun tunduk. Ustaz kan? Daripada
melahirkan Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu dari Yaman. Pada orang Yaman ni orang yang luar biasa. Ganas, bayangkan dia ambil gajah, nak reban Kaabah macam tu punya jiwa, Allah kata. Macam tu punya jiwa nak lawan Allah Ta'ala. Tapi orang yang boleh lembut puak-puak ni, tak lain tak bukan kita tengok orang Yaman hari ni dengan lembut dia, dengan akhlak dia. Ini satu perjuangan yang ditunjukkan akhlak yang tinggi oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok yang dikarang oleh kita Imam Az-Zahabi, dia cerita, ya Allah Tuhan, tak ada siapa hati yang boleh bagi lembut jiwa macam tu melainkan Muaz bin Jabal. Belajarlah daripada Muaz bin Jabal. Tengok apa Nabi pesankan Muaz bin Jabal dalam sembahyang. Apa pesanan Nabi ke Muaz bin Jabal ni, Allah Tuhan? Nabi test dia. Sampai Sayyidina Ali kata, wallahi aku banyak belajar daripada Muaz bin Jabal. Barulah Sayyidina Ali pergi di Yaman untuk menjadi qadi menentu segala-galanya. Tolong Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Akhlak orang ganas-ganas ni kita tak boleh minta orang ganas dengan slow. Tak boleh. Kita duduk dengan dia sabar. Lama-lama dia tengok kita. Allah minta maaf. Kami ni memang satu macam. Lama-lama dia pun slow. Dia ikut kita. InsyaAllah. Dia pun slow. Kita duduk dengan dia bulan-bulan. Dia lain-lain pada. Kan? Ustaz semua kalah sekali dengan Makizan saya benang. Ustaz beri satu hari kepala Ustaz sakit. Ustaz pakai koyok tak tahu nak letak tak mana. Dia ajak Ustaz beri ada Ustaz kan dulu. Sungai Petani. Pergi jumpa geng-geng tu lah. Yang bubur tang sini, dia tindih tang sini. Macam-macam tindih ada. Lepas tu dia pakai selop pula nak antara nak terlondeh dengan tak terlondeh. Kita tengok selop ni pakai ke tak pakai kan pada. Mungkin tak tahu, kita tak reti start macam mana. Macam mana nak start, macam nak ajak dia. Tapi ustaz terkaku dengan depa pun hormat kat kita. Bila depa tengok ustaz-ustaz depa takut pun ada juga pada. Bahasa kita penampilan kita masih kepiah, tak pakai serban, kebanyakan biasa. Tapi depa tahu kita ustaz, dia jadi lain dah. Dia jadi lain. Tapi orang yang boleh dekat dengan depa, boleh cakap dengan ni dia. Aku tak reti. Allah bagi kelebihan kat Makizan. Ustaz tengok puak tu ustaz ketak dulu. Aku tak tahu apa-apa ni. Ni seluar nak jatuh, tak jatuh daripada yang ni. Masa cara background depa. Bab ni ustaz tabik kepada ustaz Habib Lui. Dia masuk, semua dia masuk. Allah, Ratu Cantik pada pihak Allah, mak. Depa boleh cium dia cium dia. Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar. Kita kalau pecah belah pada. Jadi setiap orang Allah bagi kelebihan. Itu akhlak. Itu akhlak dia. Itu kelebihan yang dia kat dia. Yang tu ustaz kalah. Bab tu ustaz tak boleh. Kalau Ustaz Ali dia pingsan atas situ. Allahu Akbar. Ringkas buku ni kata apa? Ringkasnya, penawar ataupun dia kata penenang hati adalah ketaatan. Ketaatan. Apa dah? Jiwa bila mana kita ada penawar bagi hati, jiwa kita tenang, last dia timai. Taat kita pada Allah timai. Bila akhlak tu elok, semua tu akhlak, kita nak timai taat pada Allah. Nak dengar apa yang Allah kata, apa yang Allah larang. Sedangkan kalau ada maksiat atau daki atau penyakit sangat-sangat dia kata, yang ni semua tak boleh buat apa. Nampak tak? Tak boleh buat apa. Kemuliaan akhlak adalah dikata tanda daripada sihatnya jiwa. Akhlak yang elok, dalaman dia cantik. Kita tengok mulut lidah dia, penampilan dia, akhlak dia. Kita tahu jiwa dia cantik, orang ni okey. Sementara dia kata penyelewengan daripada akhlak mulia. Kalau akhlak dia tak cantik, kita tahu dia ni memang penyakit kanser. Dia memang penyakit daripada. Tuan kitab kata kita macam tu. InsyaAllah ni sebagai mukadimah. Jadi setiap bulan kita ustaz akan balik ni kelas ustaz dan kelas tadabbur. Jadi minta maaf pada semua kelas tadabbur. Minggu ketiga kita akan baca kitab Al-Jami' di sini. Di sini insya-Allah bermulanya hadis yang pertama. Hadis ni bagus. Dia kata hak sesama muslim. Kalau kita orang muslim dapat 6 benda. Tapi hang muslim yang tak senonoh tak layak nak bagi kat hang. Hatta nak salam dekat dia pun ulama kata tak perlu, tak berdosa lagi. Betul ke ustaz? Tengoklah kitab ni. Ustaz baca kitab je. Hak sesama orang Islam. Dia tu kita tengok maki hamun, kata maki ke orang Islam, maki Nabi. Boleh tak bagi salam kat dia? Tak ada. Tak perlu nak ucapkan salam untuk dia. Tapi kita, ya Allah, bila mana kita orang Islam, kita beriman dengan Allah Ta'ala, wajib 6 benda dapat kita. Apa 6 benda tu? Kalau nak tahu, bulan depan kita sambung dalam siri yang sama. Jangan lupa rancangan kita ini ditaja oleh Datin
Datuk Tan Sri Mahizan. Makanan hari ini terima kasih disediakan oleh Wajib Ali restoran kan, nasi kandak kan. Lagi satu apa nama, cancope apa agak banyak. Alhamdulillah hari ini ramai termasuk ulama kita ya Allah. Mudah-mudahan dalam majlis Nabi kata kalau ada orang alim, orang baik, Allah berkati kita duduk di payung para malaikat. Insya-Allah. Amin. Kita sudah takat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap dari kelaman Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih subhanakallah subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaihi wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka wa nastaghfiruka bika an tardha lana wa sabit fina ala al-islam wal iman. Tuhan kami tetapkan iman, tetapkan iman, tetapkan iman. Ampun dosa kami Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami Allah. Kau jadikanlah hidup kami sentiasa di bawah naungan-Mu, jagaan-Mu, pelihara-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada malapetaka, musibah, kecelakaan ya Allah. Tuhan tunjukkanlah kami, keluarga kami, anak pinak zuriat kami jalan yang lurus ya Allah. Jangan kau bawa jalan yang sesat ya Allah. Sempurnakan akhlak kami, cantikkan akhlak kami, cantikkan dakwah kami, permudahkanlah urusan kami dengan agama kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal karim. Alhamdulillah kan?